Saya nak cerita mengenai Bani Israel. Bani Israel Bani Israel ni berasal daripada mana? Nabi Ibrahim ada dua orang isteri yang masyhur. Satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Kenapa saya kata ada dua isteri yang masyhur? Sebab ada satu lagi isteri yang kita tak belajar dekat sekolah kafar kita, iaitu namanya Keturah. Saya takkan cerita Keturah pada sini. Benda tu ada dalam catatan dekat Baitul Maqdis. Dah banyak dibahaskan oleh doktor-doktor, profesor-profesor dekat dunia. Tuan-tuan nanti boleh Google Keturah, baca. Saya tak sempat cerita pada hari ni. Dua isteri yang masyhur Nabi Ibrahim. Daripada Siti Sarah lahir Bani Israel. Daripada Siti Hajar lahir bangsa Arab. Jadi Bani Israel dengan bangsa Arab sama-sama, dia sepupu. Sebab tu perangai dia orang lebih kurang sama. Kalau beriman baik-baik sangat, tapi kalau tak beriman jahat, dia luar biasa daripada mana-mana bangsa, tuan-tuan sekalian. Apa beza Israel di Gaza dengan Hafiz Assad bom dan tembak rakyat dia dekat Syria? Jadi dia sama je lebih kurang perangai. Baik-baik sungguh kalau beriman. Kalau tak, dia mana-mana bangsa memang kering hati dia. Nabi pun dibunuh, tuan-tuan sekalian. Boleh bayar, apatah lagi bayi kecil-kecil. Nabi pun dibunuh. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haq. Tuan-tuan sekalian, jadi Bani Israel dengan bangsa Arab ketika Nabi Ibrahim berada di sana, Palestin dah ada tanah pun, dah ada penghuni pun. Orang memang Palestin. Nabi Ibrahim daripada Iraq. Sebab tu kalau kata Israel ni maksudnya asal situ, dekat situ ada asal sebelum wujudnya Bani Israel lagi. Nabi Ibrahim pergi ke Jerusalem, kahwin dengan Siti Sarah, lahir Bani Israel. Kemudian Bani Israel pergi ke Mesir. Ingat tak? Nabi Yusuf bawa pergi ke Mesir, duduk kat Mesir beratus tahun kat sana. Baru Nabi Musa bawa balik pergi ke situ. Ketika di Mesir, Palestin telah ada, tuan-tuan sekalian. Balik ke semula pergi ke Palestin, zaman Nabi Musa AS dah ada dah. Kemudian Nabi Sulaiman nak jadi raja 1000 tahun sebelum Masihi. Nabi Sulaiman, mana Bani Israel lah, Bani Israel. Jadi Bani Israel ni bangsa yang jahat dan tidak beriman, dipanggil Yahudi. Kita jumpa dua istilah, ya Bani Israel dalam Quran dengan Yahud. Yahudi ni orang-orang yang tidak beriman dan juga yang memang hati kering dan jahat, tuan-tuan. Bani Israel bangsa. Ada Bani Israel yang memang orang Yahudi, ada Bani Israel yang Muslim, ada Bani Israel yang Kristian pun ada. Dia bangsa. Okey, Yahudi tu yang jahat pelik. Okey. Jadi yang Yahudi ni dan Bani Israel telah dihalau keluar daripada mana-mana tempat. Dia berada di Spanyol halau dia. Dia berada di Rusia halau dia. Dia berada di mana-mana tempat. Orang tak suka dengan dia. Sampai British bagi tanah 1948 dan tiba-tiba dekat tu tanah dia, dia rampas dan sebagainya. Yang saya nak cerita kat sini, tuan-tuan sekalian, kita nak faham orang Yahudi itu macam mana. Kita kata Israel, kita nak faham dia tu macam mana. Tuan-tuan sekalian, pertama sekali, kita punya naratif Yahudi ni hebat sangat, macam untouchable. Saya biasa bawa orang pergi ke sana, saya biasa pergi ke sana. Dia macam bangsa lain. Maknanya kat immigration, komputer rosak, hang, biasa, tuan-tuan sekalian. Dia macam orang biasa. Dan memang dalam darah orang Yahudi ni, dia ada darah penakut. Tuan-tuan baca psikologi, Jewish psychology, dan benda ni pun disebut dalam Quran. Quran sebut orang Yahudi paling penakut di dunia. Kalau diajak untuk berperang, isaqaltum fil ard, dia tak berani nak bangun. Orang Yahudi tak berani bertentang mata dengan kita.
Kita datang sana, kita tengok dia tak berani, dia mata dia macam tu. Dalam darah dia memang itu memang diakui oleh Yahudi sendiri. Ada darah pengecut sebab dia pernah kena halau di mana-mana tempat, pernah jadi hamba dengan Firaun. Dalam darah dia memang ada darah penakut. Dia biasa je tuan-tuan sekalian. Cuma saya nak cerita satu benda yang biar kita faham. Satu hari tuan-tuan sekalian, saya bawa jemaah ke sana, bawa grup ke sana. Sebagainya budak muda. Dia kata, apa Ustaz, kami nak menjadi orang Melayu pertama diving di Palestin, boleh atur tak? Saya kata boleh. Saya berada dalam dunia diving, boleh. Jadi yang berumur ni pergi ziarah makam Nabi-Nabi. Yang muda-muda ni saya bawa pergi diving ke Ilat nama tempat tu, diving. Sampai di Ilat, dia tanya saya punya lesen dengan grup saya, dan ada masalah-masalah yang lain. Lesen, diving ada lesen, kita pun tunjuk lesen. Buku lock diving ni kena ada buku lock. Oh, tak bawa lah, takkan nak bawa ke mana-mana buku. Oleh kerana tak ada buku lock, kami anggap kau ni lama tak diving, so kena buat refresh course. Refresh 2 jam, 1 kat darat, 1 jam ke darat, 1 jam lagi kat bawah air. Jadi kita pun kenalah, tuan-tuan sekalian, step dia tak skip, satu. Kan? Sampai Mak Saleh tu kata, come on lah, kalau kita pegang tank pun kita tahu kita biasa, cuma tak bawa buku lock je. Tak. Aku kena buat refresh kau. Dalam air, satu check, tak ada skip langsung. Kita pun diving, habis diving, kita naik, nak makan. Kat Ilat tu, kedai Arab tak ada. Walaupun ada fatwa sembelihan orang Yahudi boleh makan, halal bagi Yahudi ni nama dia kosher. Kata kalau terbang pergi ke US, naik flight tak ada halal, boleh minta kosher. Kosher tu istilah halal bagi pada orang Yahudi. Mengikut fatwa Timur Tengah, boleh makan sebab orang Yahudi menyembelih atas nama Allah, Syam Shim, atas nama Allah, boleh makan. Tapi saya tak tergamak nak makan. Saya pun cari kedai seafood, kan? Dekat sana ada satu kedai seafood, nama dia Asian Ginger Seafood. Saya pun masuk, saya pun tengok menu. Ada tom yum big prawn. Tom yum udang besar. Saya tak tahu menu lain, saya pun minta tom yum. Tak lama lepas tu sampai tom yum. Tengok warna, macam tom yum dah. Cium, baru macam tom yum dah. Rasa sebiji tom yum macam kat negara kita. Saya panggil chef dia. Sini jap, mana kau belajar tom yum? Aku pergi Thailand belajar. Dan semua barang mentah dekat Thailand. Tuan-tuan sekalian, saya nak cerita bangsa dia biasa, dan dalam DNA dia ada darah penakut. Saya bukan reka cerita, Quran pun sebut, ahli psikologi dia pun sebut. Tapi satu benda, dia kalau buat benda tak main-main, tak cincai. Kalau itu tom yum sungguh. Saya diving dekat Mesir tuan-tuan sekalian, minta lesen kau, tak bawa lesen betul ke kau diver? Betul. Kau ambil barang situ, kau bayar situ, jangan lupa bayar. Kau terjun kat situ. Dekat Dahab terkenal dengan diver cemetery, pekuburan diver. Banyak orang meninggal kat sana. Sebab dia tu lah, tak cek langsung. Kalau saya makan dekat negara Arab, Asian restaurant, saya tengok kari, rasa kari, asam pedas rasa kari, tom yum rasa kari, semua kari. Tapi dia kalau ini tom yum, maknanya tom yum. Diving, ini peraturan. Soalannya, benda-benda berkaitan bersungguh ini, itulah Islam ajar. Adakah benda itu ada di dada kita, tuan-tuan sekalian? Ada tak kita buat satu benda bersungguh-sungguh? Benda main-main buat sungguh-sungguh pun dia jadi hebat. Badminton kan main-main, buat sungguh-sungguh jadi hebat. Golf main-main, buat sungguh-sungguh jadi hebat. Kenapa benda sungguh-sungguh tak dibuat sungguh-sungguh?
Lepas tu kejap lagi kita berarak, sungguh-sungguh paparkan kesungguhan. Buat satu benda, sungguh-sungguh. Saya saksikan dengan mata saya, ra'aitu bi'aini. Dia bangsa yang biasa je tuan-tuan sekalian. Dia bangsa paling khurafat. Banyak Nabi diutus pada dia, nature percaya benda gaib ada dekat dia. Saya suka menyakat dia. Kalau pergi sana, kalau jemaah dariat, saya akan pergi melepak dengan dia. Saya kata, batu cincin aku ni malam-malam berdatang mimpi. Dia suka. Oleh kerana Nabi banyak disitu kat dia, benda percaya gaib tu ada kat dia. Dia paling khurafat. Badan dia penuh tangkal tuan sekalian. Dia kalau kena batu, dia rasa suai hidup dia setahun. Sebab itu dia rela tembak orang nak baling batu. Padahal orang tu batu je. Sebab pada dia suai setahun. Jadi dia memang hatta seprofesional mana pun. Tapi satu benda, dia buat kerja memang tak main-main. Dan itu yang perlu ada kat dada-dada kita sebenarnya, satu benda.